Dah lebih sekali. Syukur dia. Siapa tak puas hati dia kena belanja. Subhanallah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti setakat dua sepupu Nabi terima Islam, lebih kurang 20 km dari Mekah. Okey. Fatwa Mekah ialah satu perkara yang sangat penting dalam sejarah. Ni tengah rekod ke apa? Tak Saya letak bawah boleh? Charge ni. Tak muliakan dia tak apa tak apa, biar. Okey. Fatwa Mekah akan berlaku pada 8 Hijrah. Saya dah beritahu kenapa tak? Saya dah cerita dah bahawa Abu Sufyan dah datang nak discuss dengan Nabi, tapi Nabi tak terima. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali semua tak terima. Sampai anak-anak dia pun cakap, you don't sit here lah. Ini bukan tempat kau. Itulah lebih kurang. Tapi spesifiknya Ummu Habibah just ada masalah dengan tempat duduk dia. Ummu Habibah tak halau dia, okey? Tu bapak dia tu, dia cuma kata jangan duduk yang Nabi punya cushion special. Bapak dia marah lah. Dia kata kau ni dah lain sekarang. Kau dah berubah, macam tu je lah. Secara umum, bila anak tu dah kahwin, untuk orang Arab, dan kita juga lebih kurang, dia dah jadi family lain lah. So you got almost no power lah. Sebab tu tak ada timbul isu Abu Sufyan suruh dia ceraikan Nabi ke apa ke. Pointless. Ataupun pukul dia, betul. Secara umum lah Tapi isteri Nabi memang kena pukul dengan bapak-bapak diorang. Isteri Nabi kena pukul dengan bapak-bapak diorang. Bukan Abu Sufyan lah, bapak-bapak yang lain. Aisyah, Abu Bakar akan pukul dia sebab Nabi. Sebab dia buat perangai sikit, dia tak puas hati, dia cucuk-cucuk je anak dia. Cucuk. Sebab engkau tu. Ada masa dia pernah cucuk ke sini. Naughty. Tu style orang Arab marah kan. Kita pang-pang dia orang macam tu. Cucuk anak dia. Umar pun pernah buat macam tu pada Hafsah. Bila? Nanti kita akan belajar nanti. Akan sampai. Masa isteri-isteri Nabi minta lebih sikit daripada apa yang Nabi bagi. Okey. So sekarang perjanjian batal. Betul ke tidak? Ingat perjanjian Hudaibiyah? 10 tahun tapi lepas 2 tahun dah ada masalah. So Nabi sekarang kira batal perjanjian. Cerita Hatib Ibn Abi Balta'ah sudah share. And now Nabi tengah march. Dan Nabi akan jumpa Abbas, betul ke? Sekarang ni kisah Abu Sufyan jumpa Nabi, betul ke? Sudah. Nabi akan masuk 4 penjuru, okey. Umar dan Abbas, kisah Umar Abbas. Okey, good. Sekarang kalau inilah Mekah, Nabi tengah camp dekat sini. Dia dari Madinah kan? Turun bawah, dia camp kat sini. Berapa orang? Sekejap. 10,000 kali ni. Ini Hudaibiyah. 10,000. Ramai ni. Orang kat Mekah sahaja mungkin ada dalam 1,000 lebih je kot. Jadi memang langgar memang habis. Tapi orang Mekah biasanya akan minta tolong orang tepi lah. Untuk bantuan apa-apa. Diorang akan cepat datang. Orang Badui semua yang ada perjanjian dengan orang Mekah. Kalau ada masalah. Tapi orang Mekah saja, orang Quraisy saja mungkin ada dalam 8 ke 900 orang je. Alright. 1,000 orang, 10,000 orang sini. Dan dekat malam-malam ni, ada 3 orang besar duduk sini. Antaranya Abu Sufyan. Diorang pun tengok macam tu lah. Ini geng kampung diorang. Ramainya. Ni geng mana? Diorang tengok. Sebab diorang dah biasa terima tetamu. Sebab mereka ada Kaabah. Biasa terima tetamu. So ni geng-geng nak hantar umrah lah ni. Dan sampai sekarang memang Kaabah 24 jam beroperasi. Tahu tak?
Dia you datang pukul 2 pagi pun you boleh buat umrah, boleh buat tawaf, boleh buat sa'i. Sampai kita pun tak terfikir. Dia pukul, ya Allah, pukul 3. Tak terfikir sebab dia sentiasa cahaya je. Dia tak ada malam kat situ. Alhamdulillah 24 hours. So dia kata, oh, ni geng mana? Dia berbincang lah. Ni mungkin geng Bani itu ke? Lepas tu ada orang bantah. Tak lah, Bani itu sikit aja orangnya. Ini geng mana? Ini geng Bani itu ke? Bani satu lagi ke? Bani B lah. Tak juga. Diorang tak berani datang ramai-ramai macam ni. Itulah lebih kurang. Akhirnya dalam bincang-bincang ni, Abbas yang ada dalam grup ni, Abbas, dia datang diam-diam datang sini. Dia bawa keldai Nabi. Ini cara orang nak bagi apa? Sekejap Kalau you jadi wakil saya, you kena bawa bukti yang you wakil saya. Sekarang kita ada surat kan? Surat dari menteri. Sign dia. Kita tengok, okay, betul menteri yang recommend you. But zaman dulu tak ada macam tu sangat. Diorang ada barang menteri tu. Serban dia lah, baju dia lah, keldai dia. So sekarang ni Abbas bawa keldai Nabi. Dan orang kenal ni Muhammad punya. Okay. Kenderaan Kira kereta lah kan. Oh, you bawa kereta saya. Betul lah tu. Betul lah. Sorry, just a question. Bukankah Nabi ada cincin yang boleh buat cop? Ya. Is it true? Yes. Nabi ada cincin? Yang boleh buat cop. Betul. Yang Muhammad Rasulullah tu. Tetapi yang itu terjadi mungkin, kemungkinan besar, kalaupun itu ada, itu zaman kemudian ni. Maybe 1 year after this kot. Zaman the year of delegation. Masa Nabi sibuk hantar surat tu, waktu tu dia kena cop-cop. Masa ni Islam belum kuat sangat lagi lah. So hantar Abbas datang, dia minta kat Nabi, boleh tak aku bawa engkau punya keldai untuk jadi satu bentuk keamanan lah, satu bukti yang engkau bagi aku, engkau yang hantar aku. Kata okey. Dia pun datang. Bila dia sampai sini, dia tanya dia orang, korang tengok apa? Dia pun cakap lah, kita tengok ni ramai-ramai ni, geng mana ni? Oh, sebenarnya aku ada benda nak cakap dengan kau. Dia tarik Abu Sufyan tepi sikit. Dan dia bisik dengan Abu Sufyan. Dia tahu Abu Sufyan ni orang yang reasonable, boleh bincang. Dekat Abu Sufyan, dia kata, Wallah, engkau mesti tak boleh bayangkan apa yang tengah berlaku sebenarnya kat sana. Rupanya dekat 10,000 ni, Nabi suruh nyalakan api semua orang. Nyalakan api ni akan buatkan musuh tahu you berapa. Tapi kali ini Nabi memang nak dia orang tahu kita berapa. Biar dia tengok, wah ramainya. Sebab ini psychological warfare lah ni. Biar dia orang takut dengan kita. Sebab tujuan kita ialah supaya dia orang semua serah diri je, bukan nak lawan. So, api penuh ni kan, the horizon. So, dia orang kata, ramai ni. Ramai, tapi geng mana tak tahu. So, sekarang Abbas tarik dia, Wallah, aku cakap dengan kau, itu geng Muhammad dari Madinah. Geng Muhammad, ramai tu, geng mana? Dia kata, ramainya. Ya. Dan Wallah, aku cakap dengan kau, esok dia orang akan semua turun dekat Mekah dan dia orang akan langgar kita semua. Habis kita semua garanti kalah hari ni. Sebab dia orang bersenjata lengkap. Abu Sufyan, apa kata kau dengar cakap aku? Jom kita pergi bincang dengan Muhammad supaya dia tak buat apa yang, ataupun bincanglah supaya dia tak ada berperang ke apa. Abu Sufyan is a reasonable person. Dia kata okey. Sebab Abu Sufyan kata memang tak boleh lawan ni. Kalau 10,000 orang nak serang kita besok, tak sempat nak kumpul orang pun. Okey. So Abbas pun bawa Abu Sufyan naik keldai. Dan kita boleh bayangkan Nabi punya camp contohnya macam ni. Kemudian dia ada camp-camp orang yang penting keliling dia, betul tak? 10,000 orang ni. Jadi susunan dia lebih kurang macam ni lah. Betul tak? Tu. So, orang yang penting akan di luar ke yang kat dalam? Okey, so Nabi kat sini, Abu Bakar, Umar, Osman gitulah lebih kurang. Kita boleh bayangkan. So, makin tak penting lah orangnya. Normal lah. Yang orang yang Nabi pun tak kenal mungkin. Tapi sahabat, dia jumpa Nabi tapi mungkin Nabi tak hafal pun nama. 10,000 ramai. Orang baru masuk Islam semalam kan. Macam tu lah. So, bila dia bawa ke dalam camp ni, kata camp ni kat sini sekarang, dia bawa masuk, diorang tanya, Abbas, siapa tu? Abbas pakcik Nabi, semua respect. Bawa pula keldai Nabi kan. Diorang kenal. Abbas tu siapa? Tak ada apa-apa, kau diam aja. So, ada orang tak kenal dia. Tapi akan ada orang mula kenal dia. Yang kenal kata, Abu Sufyan, dia cakap. Bila dia jerit macam tu, Umar, bila Umar nampak Abu Sufyan, dia kata, Alhamdulillah. Kerana Abu Sufyan, si musuh Allah, adu Allah,
si musuh Allah ini masuk kemah kita dalam keadaan tak ada perjanjian. Dia sebut perkataan tu. Sebab setakat masuk dalam kubu kita, tapi dia dalam perjanjian dengan kita, aku tak boleh buat apa-apa. Kan orang Islam menjaga perjanjian. Sebelum ni dalam perjanjian, Abu Sufyan boleh datang Madinah lagi, bincang-bincang, pergi rumah dia lagi. Dia tak boleh buat apa. Tapi hari ini, you come to our home, our house, and kau tak ada perjanjian. So hari ini biar aku pancung ke leher kau dengan gembiranya. Alhamdulillah. Sebab apa? Abu Sufyan memang jahat lah kiranya. Dialah orang yang menggerakkan perang Uhud dan perang Ahzab dan perang-perang lain. Dan dia pernah ambush Madinah dalam keadaan tak ada berperang pun. Tiba-tiba ambush, bunuh orang, rosakkan tanaman, lari. Sebab dia pernah bersumpah dia tak nak mandi. Tak nak mandi kan? Ingat tak? Dia tak nak mandi. Dan dekat seminggu dia tak mandi. Sebab apa? Dia kata, aku kena bunuh orang Islam satu orang sebelum habis aku punya sumpahan ni. Dia buat nazar lah. So, ini kira jahat tak jahat? Jahat lah ni. Tetapi dia akan Islam lepas ni. Betul. So, bila kata Alhamdulillah, Abbas pula bergaduh dengan... Siapa yang bawa? Abbas kan? Abbas kata, Omar, let him go. Kau belah. Pergi. Ini di bawah aku punya aman. Iaitu perlindungan aku. Aku boleh bagi perlindungan pada siapa? Sebab orang Islam memang ada hukum boleh bagi perlindungan kepada orang bukan Islam atau orang Islam. Faham tak? Dia lari rumah kita, kita boleh bagi lindung dia dulu. Kerajaan kena bincang dengan kita. Boleh tak keluarkan dia? Sebab ini hak kita untuk lindungi kita dalam rumah. Lebih kurang lah, itu maksud dia. So dia bergaduh dengan Omar. Tapi bila dia kata, ni dia, aku ada keledai Nabi, Nabi bagi aku permission untuk buat ni, so kau please shut up. Kau tak boleh buat macam ni. Omar tak puas hati. Dia kata, ini musuh Allah, mesti dia ada trik. Takut-takut dia cederakan Nabi. Dah sampai depan Nabi nanti kan. Sebab kau nak buat jumpa Nabi. Ini tengah-tengah malam ni. Dan kita boleh bayang ni lah ke pukul 3, pukul 4 pagi lah. Alright. So, tapi duk gaduh-gaduh ke Abbas, tak apa. Engkau jalan, aku pergi tunggu kat belakang. Maka Omar cepat-cepat dengan pedang terhunus tu, dia jaga belakang. Dia escort dia orang ni. Sebab tak percaya dengan Abu Sufyan ni. Orang ni kepala jahat ni. Sampai dekat Nabi, Umar cepat-cepat lintas dulu. Nabi, ni dia musuh Allah dah sampai. Boleh tak aku pancung kepala dia sekarang? Dia minta juga permission. Nabi kata, tunggu dulu, kita dengar cerita dulu. Masuk dalam kemah, dia dalam kemah, Umar dalam kemah, Abu Sufyan, Abbas. Dia bertegas, Nabi, jom aku settle kan. Sebab bila selesai ni, kira ni kepala Quraisy ni. Selesai dia, Quraisy akan lemah punya. Jom aku selesaikan dia. Nabi kata, tunggu. Kemudian Abbas jadi marah. Abbas kata, Umar, kau dengar baik-baik. Sekejap Abdul Muttalib ibnu Abdul Manaf ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf. Abdul Manaf ini apa? Qusay, betul. Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab Bani Adi. Ka'ab. Ini kira moyang-moyang Nabi lah ni Ka'ab ibnu Lu'ay. Kejap. Okey. Siapa ambil gambar saya malu. Cepat-cepat Abbas keluarkan cerita bangsa. Apa dia kata? Dia tulis Umar daripada sini dari Banu Adi. So dia daripada atas ni. Ka'ab ni ada dua anak, Murrah dengan Adi. So daripada sini jadi Bani Adi. Umar akan datang dari sini. So Nabi, ini dia keturunan Nabi lah. Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah.
kemudian Ka'ab, kemudian ada atas-atas So perasan tak dia macam ada satu grup, dan Abu Sufyan datang daripada grup yang ini. Abdul Syams, kemudian ada Umayyah kat sini. Jadi akan datang daripada Bani Umayyah lah, senang cerita. Abu Sufyan. So Abu Sufyan lagi dekat dengan Nabi atau lagi dekat dengan Umar? Nabi kan? Okay, now Abbas akan gunakan cerita ni. Dia kata, hey Umar, kau beria sangat nak pancung kepala Abu Sufyan ni. Engkau nak pancung dia sebab dia bukan daripada keturunan kau kan, tapi dia keturunan kami. Faham? Just because of that, isn't it? Kau tolong diam boleh tak? So sekarang ni dia dah guna apa? Guna sebab rasis pula, racism. Tapi Umar jadi sedih pula lepas tu. Dia kata, Abbas, stop, go slow man. Kau dengar baik-baik aku cakap ni. Abbas, kau dengar baik-baik. Dia kata, hari engkau masuk Islam ialah hari aku paling gembira. Kerana aku tahu Nabi gembira kerana engkau masuk Islam. Dan aku takkan lebih gembira walaupun masa itu bapa aku Al-Khattab masuk Islam. Al-Khattab masuk Islam pun aku takkan gembira, tapi sebab engkau masuk Islam aku lagi happy. Nak tunjuk apa? Dia tak kira bangsa. Aku ni ini kerana Allah dan Rasul aja. Sebab ini orang jahat, kita kena selesaikan dia. Takut nanti dia bunuh Nabi dalam diam ke apa. Mana kita percaya? Tak boleh percaya orang macam ni. Maka Nabi tengok Abbas dengan Umar duduk kecoh-kecoh macam tu. Nabi cakap kat dia orang apa? Keluar. Balik kemah masing-masing. You, si Abbas tolong ambil Abu Sufyan tidur dekat kemah kau. Besok pagi kita jumpa. Maknanya lepas subuh. Kenapa Nabi buat macam ni? Sebab semua orang dah penat sebenarnya. Dan waktu penat kan kita akan buat perkara-perkara salah. Tak stres kan? So stres dia tak payah pergi balik tidur dulu. So dapatlah tidur 2-3 jam mungkin. Esok lepas subuh bincang balik. Bila datang Abu Sufyan depan Nabi sekarang, Nabi tanya Abu Sufyan, Abu Sufyan, belum sampai ke waktu untuk kau faham atau kau beriman bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu dakwah Nabi lah. Dah tak semua dah berlaku ni. Kau tak nampak ke? Mestilah Allah tu satu saja. Kan satu saja Allah yang berhak disembah. Abu Sufyan jawab, dan dia sangat honest tau. Kita ingat orang kafir semua satu boat ataupun satu kategori kan. Rupanya lain. Orang kafir yang namanya Abu Talib, kenapa tak masuk Islam? Cerita lain. Kerana malu dengan orang dia. Abu Talib cerita lain. Kenapa Abu Jahal tak terima Islam? Cerita lain. Apa cerita dia? Kerana bukan tribe, racism aja. Kenapa engkau ustaz? Ustaz daripada bangsa engkau, kena ustaz daripada bangsa aku, gitu. Itu isu dia. Dan dia ni pula apa sebab dia? Abu Sufyan kafir cara lain pula, kategori lain. Tahu apa dia masalah dia? Dia betul-betul beriman bahawa Hubal itu Tuhan. Dia sangat sincere. Batu ni memang Tuhan lah. Ada power. Yang lain-lain tu tahu batu je, tapi dia orang jual lah batu tu sebab orang suka beli. Deep inside them, they also believe that takkanlah batu ni boleh tolong. Tapi tak apalah, semua orang respect kan. Aku berniaga lah batu tu, patung. Tetapi Abu Sufyan ialah antara yang sincere, rasa betul-betul Hubal boleh tolong dia. Sebab tu waktu dia menang perang Uhud, kan menang first half, secara umum dia orang anggap dia orang menang. Itu dia cakap apa? Lu Hubal. Maknanya Hubal Akbar lah. Yang kita panggil Allahu Akbar tu. Dia kata, lu Hubal. Maksudnya Hubal the greatest, the most up, highest. Maknanya dia sincerely memang ingat dia boleh tolong. So hari ni dia jawab apa tahu? Muhammad, dia kata. Sebab engkau tanya aku kan, belum sampai ke waktu untuk engkau mengaku bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Dia kata, Muhammad, kalau ada Tuhan selain Allah, nescaya Tuhan tu dah tolong aku, tapi nampak gayanya tak ada. Sincere lah. Maknanya dia mengaku bahawa la ilaha illallah. So the second kalimah. Sebab tu kita bagi kalimatain kan, ataupun syahadatain. Dan wahai Abu Sufyan, belum sampai ke waktu untuk engkau mengaku bahawa aku ni pesuruh Allah. Dia kata, engkau budak baik, kau baik apa semua, tetapi dalam hal ini aku ada sikit masalah. Punya sincerenya dia dikelilingi banyak Umar sebenarnya kan. Bukan Umar seorang nak bunuh dia, ramai lagi 10,000 orang boleh bunuh dia. Dan dia kat tengah-tengah ni musuh, still boleh berkata benar lagi. Apa kata benar dia? Aku susah nak percaya engkau ni, budak yang aku tengok masa kecil-kecil tu,
Kan sama-sama besar, aku tengok engkau, mungkin dia teenage, dia nampak Nabi membesar dengan dia. Engkau budak baik lah, budak lurus, tapi engkau utusan Allah, Jibril datang, susah sikit. So dia kata, aku ada problem dalam bab ni. Maknanya dia punya Islam separuh kan. Islam dia macam tak lengkap kan. Masa ini Abbas dah marah dengan dia. Tadi Umar. Abbas tukang bawa dia, hey! Dia gertak dia. Dia kata, Abu Sufyan, kau ni tak gudung otak engkau, dia kata. Engkau tahu engkau kat mana? Ni, tengah-tengah ni, kau nak mati ke? Dia cakap siap-siap, kau nak mati ke? Oh, dia, ini cara dakwah yang kita tak boleh contohi, okey? Kau nak mati ke? Masuk Islam. Sebab ni kawan-kawan dia orang ni. Abbas dia semua kawan-kawan dia, kawan-kawan kecil lagi. So bila dia dengar gertakan macam tu, dia kata okey. Okey lah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okey. Tapi kita semua faham dia tak berapa kan. Kemudian Abbas cakap dekat Nabi, Nabi, dia ni orang besar tau, kaum dia. Betul tak dia orang besar? Boleh tak bagi dia sikit macam sebab untuk orang respect dia lah. Sekarang ni bila dia masuk Islam, dia cuma masuk ranking 10,001. Betul tak? Nothing kan? You sama je duduk kat tepi ni boleh. Tapi dia orang besar dulu. So maknanya dia ni macam bekas-bekas MP ke, Member of Parliament kan. Tak boleh lah kita layan dia macam kita layan budak-budak USIM je. Sini ada student USIM, budak medik pun belum doktor lagi. So kita layan macam budak-budak je. Nanti bila doktor kita kan, betul tak? Budak-budak. So takkanlah datuk mana-mana ke Tan Sri pun duduk sama dengan budak-budak tu. Kan mungkin adalah air sikit kan. Kita layan dengan baik sebab dia orang besar dan dia suka dia layan dengan baik. Kecuali dia marah, jangan layan saya macam tu. Kan? Layan saya macam orang gaji. Okey, senang. Akhirnya Tan Sri pergi ambil air. So Abbas pandai, dia minta dekat Nabi, bagilah sikit kelebihan kat dia. Nabi kata apa? Cakap dekat dia bahawa siapa sahaja besok ni bila kita nak serang Mekah ni dah pagi dah ni. Bila kita masuk Mekah, siapa sahaja yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Dan Nabi sebenarnya bagi 3 option. Siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat, siapa masuk rumah masing-masing selamat, siapa masuk Masjidil Haram selamat. Siapa duduk kat masjid, maksudnya keliling Kaabah lah, dia selamat. Tetapi nanti nak tunjukkan betapa Abu Sufyan ini memang bekas datuk lah ya. Dia punya kehebatan masih dekat dia lagi. Dia rasa hebat. Memang dia hebat dulu, tapi sekarang dia dah below rank dah. Masa dia balik ke kaum dia, nanti dia akan announce, hey, dengar, Muhammad akan serang kita nanti ni, kejap lagi. Semua diam, jangan gaduh sebab dia kuat. Dan ingat, Muhammad kata, siapa yang masuk rumah aku, dia selamat. Full stop. Lagi dulu tak cakap dulu, sabar dulu. Nak rasa hebat dulu kan? Tapi ada orang pandai kat tepi tu kata. Kejap, Abu Sufyan, soalan. Orang kafir ni, Abu Sufyan, rumah kau kecil je. Muat ke kita semua 800, 900 orang ni? Faham tak? Come on Abu Sufyan, tak logik kot. Nak selamat macam mana? Pecahlah rumah kau kalau masuk, betul tak? Maka masa tu, okay, by the way, siapa yang duduk rumah masing-masing, kunci pintu, Nabi tak kacau. Dan siapa duduk kat Masjidil Haram, Nabi tak kacau. Nampak tak? Tapi bila dia cakap macam ni, isteri dia datang dan tarik dia punya misai. Isteri dia lagi garang daripada dia. Dan isteri dia siapa? Hindun bintu Utbah. Hindun. Dia tarik misai, dia kata apa? Jangan dengar cakap si gemuk yang malas ni. Masa tu dia marah. Sebab apa? Dia bajet bila sebut gemuk, malas semua ni. Campur-campur ni pasal apa? Nak ceritanya, ni, lelaki ini tak berani. Dia makan aja. Duduk rumah makan, happy-happy. Dia tak berani. Nak ceritanya lah. So, dia guna perkataan tu. Dia kutuk suami dia hari ni. Jangan dengar. Tapi, Abu Sufyan terus cakap pidato dia. Kau jangan dengar cakap perempuan ni. Dia tak betul dia. Jangan dengar cakap dia. Kau dengar cakap aku. Korang semua kalau nak selamat, jangan lawan. Sebab Hindun suruh buat apa? Fight. Korang semua lelaki. Fight lah. Faham tak? Hindun nak bagi semangat. Dia kata, ni ngarut. Aku dah pergi jumpa dia dah. Dia orang kuat, dia orang ramai. Okay. Itulah kisah Abu Sufyan dan kemasukan Islam separuh dia. Bila Nabi tengah march masuk, dan ada 2 benda sebenarnya Nabi tunjukkan ke Nabi nak respect Abu Sufyan. Satunya siapa masuk rumah dia. Nombor 2, Nabi tak suruh dia march sama-sama dengan orang Islam. Kan dia orang kat sini ramai-ramai. Sini kan? Akan march masuk kan? Marching tu dia suruh Abu Sufyan dengan Abbas duduk sini. Dia suruh Abbas bawa Abu Sufyan atas sikit, tinggi sikit, macam grandstand.
VIP seat. You duduk tengok aje. Jadi kan special kan. So dia duduk tengok lah. Maka bila masuk satu grup, dia akan tanya, Abbas, ni geng mana? Sebab ramai ni, jarang dia tengok orang ramai macam ni. Ni grup mana ni? Oh, ini grup orang Madinah, Bani apa. Oh, okey. Aku dengan dia tak ada masalah apa-apa, dia kata. Dia orang kira macam tu je. Faham tak? Ini Bani apa, kita pernah ada gaduh dengan dia ke? Tak ada gaduh dengan dia. Itu concern orang Arab dulu. Cakap pasal bangsa apa? Oh, kita dengan dia pernah gaduh dulu, tapi kita dah berhenti. Cerita dia itu je. So, oh, kita dengan dia tak ada masalah. Kemudian ini Bani yang baru pula, tengah march. Sebab Nabi lepaskan sikit-sikit, ikut bendera masing-masing. Ini geng mana? Geng Bani apa dia sebut? Oh, aku tak ada masalah dengan dia. Kau ni akan nampak satu Bani yang besar, satu grup. Dia cakap, ini geng mana pula? Ini Muhajirin dan Ansar. Ramai. Ini orang Madinah yang sama-sama jaga Nabi apa semua tu. Dia kata, ramainya. Kan? Dia pun rasa macam hebat tau. Dia cakap dekat Abbas, Abbas, sesungguhnya kiranya urusan anak saudara kau ni dah jadi besar lah. Anak saudara kan? Oh, hebat anak saudara kau sekarang. Dia dah jadi raja. Kan? Kerajaan dia besar sekarang. Tapi Abbas betulkan dia. Kerana apa? Nabi nak jadi raja ke? Tak. Kerana ini Nabi lah dia buat kerja macam ni, tak? Bukan sebab nak dapat land, nak dapat orang, nak tawan, nak dapat duit. No. Nabi nak sampaikan Islam. Maka Abbas betulkan dia. Ni, si Islam separuh ni. Islam separuh ni. Tahu tak yang pasal wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu macam gitu-gitu je? Takut kena ni je. Dia kata apa? Oh. Abbas kata, no. Bukan kerajaan, tetapi kenabian. Dia ni Nabi sebenarnya. Oh, ya ke? Okeylah kalau kau cakap macam tu. Dia tak berapa percaya, faham tak? Okay, if you say so. Dia sebut Faizan, na'am. Oh, kalau macam tu, okey. No masalah. Dia still tak nak betul-betul percaya. Tak faham. Dia tak faham bab nubuah Nabi ni. Maka masuklah semua orang. Bila Nabi masuk dengan diorang, Nabi bagi banner tu kepada beberapa orang. Bahagian utara Zubair ibnu Awam. Dan Nabi akan masuk dengan dia. Bahagian utara. Bahagian atas lah. Bahagian selatan. Utara sini. Dan Nabi akan hantar orang ikut selatan. Sebab takut-takut ada pergaduhan, tu tak? Kita nak kontrol diorang daripada semua sepenjuru. Kiri dan kanan pun ada. Masa diorang march dalam ni, ada seorang sahabat Nabi cakap apa? Sa'ad ibnu Ubadah. Dia ni orang Mekah ke Madinah. Cuba kita fikir sikit. Buat matematik sikit. Sa'ad ibnu Ubadah. Ingat ke cerita dia? Dia antara orang besar untuk Khazraj. Maknanya dia orang Madinah. Ingat dia orang Madinah, bukan orang Mekah. So dia faham tak macam mana nak respect Mekah? Dia bukan orang sana. Dia faham tak betapa haramnya Kaabah? Dia takkan sangat faham tentang keharaman tanah haram, tahu tak? Dia orang just tahu tapi tak rasa, tak ada feeling. So Sa'ad ibn Ubadah dengan dia punya banner, dia kata hari ini Kaabah akan halal. Kan Kaabah haram. Dia kata hari ini Kaabah akan halal. Maknanya apa? Akan ada pembunuhan depan Kaabah. Habis Kaabah. Mungkin Kaabah mungkin pecah ke, tak tahulah. Sebab kita orang serang ni. Bila Sa'ad ibn Mu'az cakap macam tu, Abu Sufyan jadi sedih. Sebab dia faham tentang the inviolability of Kaabah. Maksudnya tak boleh kita halal-halalkan Kaabah macam ni. Main-main. Sebab dari dulu lagi dia respect Kaabah. So dia, bila dia saat lalu, kenapa dia cakap macam tu, dia kata. Tapi not logik lah, itu orang Madinah. Bila lalu je, Nabi pun lalu kan. Abu Sufyan cepat-cepat panggil Nabi, Muhammad, kau dengar tak dia cakap apa tadi? Apa dia cakap? Dia kata Kaabah akan halal. Dan orang Quraisy akan terhina, dia kata. Quraisy akan hina hari ni. Sebab dia bukan orang Quraisy. Dan siapa yang selalu lawan Nabi selama ni? Musuh Nabi, Quraisy. Jadi orang-orang yang datang Islam lepas yang bukan Quraisy akan cakap, Quraisy jahat lah. Kita akan bulatkan. Macam kita katalah orang Barat jahat, orang Barat jahat. Barat tu siapa? Antara dalam Barat tu ialah syekh-syekh besar yang mengajar agama. Dia orang putih. Pergi belajar kat Madinah, belajar kat Mesir. Dia orang Barat. Kan kita pukul rata semua. Oh, Western culture is bad. Apa, West kan? Sebenarnya tak. Itu kira je pakai pukul rata je. Secara umum, Jews pun macam tu. Kita kata Yahudi jahat kan? Sebenarnya yang problemnya ialah Zionis, gitulah. So, diorang dah bulatkan apa? Quraisy semua, setan. Okay. So, hari ini, ni, si jahat-jahat ini akan terhina dan akan terbunuh. Maka Nabi cepat-cepat betulkan dia. Nabi pula berslogan. Dia kata apa? Hari ini Kaabah akan tetap disucikan.
Dan orang Quraisy akan jadi mulia kerana kemasukan kita. Dibetulkan. Dan kemudian cepat-cepat Nabi buat apa? Lucutkan jawatan Sa'ad ibn Ubadah. Kau ni semangat lain macam. Betul? Dan you tahu tak, dia akan jadi calon presiden nanti. Dia akan jadi calon khalifah. Sebenarnya orang Ansar agak sepakat untuk jadikan dia khalifah nanti bila Nabi wafat nanti. Tapi duk bincang-bincang, akhirnya ada Nabi pernah cakap yang akan jadi pemimpin ialah orang Quraisy. Jadi sebab itu Umar dengan Abu Bakar pun datang cepat-cepat ke meeting tu, dan diorang lantik Abu Bakar. Dan Sa'ad ibn Ubadah akan merajuk radhiyallahu anhu. Maknanya kita boleh bayangkan dia punya perasaan macam mana. Dan dia memang orang besar dekat Madinah. Dan memang logik pun dia yang jadi. Takkanlah geng-geng yang baru masuk sini 10 tahun kot. Ini kira pendatang kan. Pendatang 10 tahun nak jadi presiden kat Malaysia. Sebab apa? Saya 10 tahun sudah duduk Malaysia. Cukup ke tu? Mana boleh kan? Just like that. Tak boleh. So kita sebagai orang peribumi lah kononnya. Putra lah sangat. Kita rasa macam pribumi ke bumi. Apa-apa je lah. Bumi putra ke apalah. Putra World Trade Center ke. Jadi kita rasa macam, wow, kita adik-beradik kita sini kan. Kita dah 15 generasi sini. Mana boleh kau cakap gini? Itulah perasaan mereka. Yes, Nabi kita respect. Sebab itu Nabi. Sekarang Nabi dah tak ada. Jadi Sa'id ibn Ubadah rasa dia layak. Tapi bila tak dapat, dia ada unsur merajuk sikit. Dia akan lari ke Syria. Dia tinggal negara dia. Dia tak lawan dengan khalifah baru. Cuma tak setuju kan. Dia lari ke Syria. Dan dia akan mati di sana. Di Syria. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. So kali ini Sa'ad menunjukkan dia punya kemarahan dia, kehancuran Kaabah semua, tapi Nabi betulkan dia. Dan Nabi lucutkan jawatan dia. Saya nak tanya, kalau kena lucut jawatan, kita akan terasa ke tidak? Yes. Dan ini orang besar ni. Tapi Nabi pandai. Nabi lantik satu orang yang dia sayang. Yang Sa'ad sayang. Siapa? Anak dia sendiri. Jadi saya lucutkan jawatan Prof akan terasa. Sampai hati kau bawa macam ni kat aku. Kita kawan lama. Tak Prof, saya nak jadikan anak Prof sebagai presiden. Okey. Okeylah, sebab untuk seorang bapa, dia nak anak ni dapat lebih dari dia sebenarnya. Tak ada hal punya. Betul tak? Daripada saya jadi presiden, anak presiden pun jadilah. Lagi best sebenarnya. Biar aku boleh relax, goyang kaki. Dan anak aku jadi orang hebat. Itu memang kita punya perasaan sebagai parents lah. Kan? Okay. So, anak dia akan jadi, namanya Qais kot. Qais ibn Sa'ad kot. Kenapa Nabi datang dari utara ni? Sebab Nabi pernah dengar satu syair daripada Hasan ibn Thabit. Kan dia penyair rasmi Nabi kan. Hasan pernah syair. Dia kata apa? Dan satu hari, ini cerita sebelum pembukaan kota Mekah. Hasan kata satu hari Nabi akan masuk daripada, dia sebutlah daripada Kidah, iaitu dari utara Mekah, dan akan tawan Mekah. Faham tak? Dia fikir sendiri seorang-seorang lah. Ini kira artis lah ni. Benda belum jadi dah lukis dah. Benda belum jadi, dia lukis dah. Maksudnya dia dah lukis dalam perkataan dia. Nabi akan masuk. Sebab dia sebut Nabi akan masuk melalui sini, Nabi pun pilih memang aku nak masuk ke sini, nak membenarkan apa yang Hasan cakap. Nampak Nabi sayang kat dia macam mana? Kemudian bila dah sampai sini, Nabi cakap kat Abu Bakar, Abu Bakar, kau ingat tak syair si Hasan tu? Macam mana bunyi dia? Abu Bakar pun lantunkan syair tu. Dia kata betul, tengok kita hari ni tengah masuk ikut ni. Gitulah. Masuklah dia. Dari selatan ini orang special Nabi hantar. Important person. Siapa panglima perang kita tahu? Khalid ibn Walid. Dan Khalid akan dapat, sebab semua nampak daripada atas sampai di depan, semua orang tahu orang hebat tengah turun ni, ramai kan. So diorang kat sini mungkin tak beranilah. Tapi ada orang yang agak berani sikit duduk belakang ni. Nak tengok peluang, mungkin tak boleh gaduh. Jadi antara orang berani ialah Ikrimah dan Safwan kalau tak silap. Dan Suhail ibn Amr. Ingat Suhail ibn Amr? Semua yang saya sebut sekarang akan masuk Islam kejap lagi. Tapi sekarang mereka kafir. Ikrimah anak Abu Jahal, dia tak akan serah diri macam tu je. Dia akan fight juga. Safwan siapa? Anak Ibnu Umayyah ibn Khalaf. Safwan ni anak Umayyah ibn Khalaf. Siapa? Yang bully Bilal tu. Jadi ini Safwan tu. Safwan ialah anak kepada orang yang bully Bilal, yang akan mati yang sudah mati dalam perang Badar. Kemudian we have another person, namanya apa? Suhail ibn Amr. Siapa Suhail? Pemidato rasmi orang Quraisy sekarang. Nanti dia akan jadi pemidato rasmi untuk orang Islam. Dia pandai cakap. Dia pandai bersyarah. Suhail bin Amr. Dia akan masuk Islam selepas ni. Ada satu cerita lah pasal Khandamah ni. Ini satu
area sini namanya Khandamah, nama tempat lah. Okay? Satu hari lah sebelum orang Islam semua masuk gitu, masa dia orang tengah duduk kat sini, dengar cerita mereka akan masuk, ada seorang lelaki namanya, tak penting nak hafal lah, namanya Himas Ibn Qais. Dia sedang asah dia punya pedang dia. Isteri dia tanya, bang nak buat apa? Nak buat apa ni? Oh, aku nak bunuh Muhammad, kata. Biar dia datang, aku nak bunuh dia, kata. Dan kita nak jadikan dia orang semua hamba, biar mereka boleh tolong-tolong kau, kata. Aku bawa sikit untuk kau nanti. Hamba, sebab ada maid ni senang, betul tak? Tapi maid tak payah bayar punya, lagi best. Kita sekarang maid bayar 900 kot. Ke 8, tak tahu. So, maid mahal, tapi itu maid free. Jadi aku akan bawa 1 atau 2 untuk kau. Oh, isteri dia happy lah. Dia kata, oh hebat korang ni, kan? Kira cita-cita pun tinggi, power suami aku ni. Lepas tu suami dia lah antara orang yang lawan dekat Khandamah nanti bila Nabi masuk. Area sini. Kali ini siapa yang jadi hamba? Okey, tapi taklah jadi siapa jadi hamba. Dia lari balik rumah. Bila lari, siapa yang lawan dekat sebelah sini? Antaranya Ikrimah, Safwan dan Zuhair. Semua ni orang hebat tau. Semua yang saya sebut ni memang orang sangat hebat. Orang yang memang prajurit lah semua. Prajurit dia. Tentera-tentera. So, si Himas ni pun gaduh dengan dia, lawan, kalah, lari masuk rumah. Bila masuk rumah, isteri dia orang Arab. Kalau isteri kita, dia diam aja, dia telan aja. Alah abang, sembang je lebih semalam. Tapi lari, faham tak? Isteri dia. Tapi orang Arab tak, bang, apa jadi? Cakap semalam nak bawa hamba apa semua. Nampak tak? Apa jadi abang dah lari-lari macam ni? Dia kata, isteri, sabar ni. Jangan kutuk aku. Kalau engkau ada di Khandamah, kau akan tengok macam mana Ikrimah pun lari. Dia bila sebut Ikrimah tu kira power lah tu. Maknanya dia ni, Ikrimah orang yang berani. Dia anak Abu Jahal. Ikrimah pun lari, kau jangan salahkan aku. Dia buat puisi lebih kurang itulah. Hari di mana Ikrimah pun lari, apa lagi aku. Macam itulah. Itulah. So isteri dia kata, okey lah, sama-sama. Bila Nabi masuk, sekejap biar saya baca sikit. Nabi masuk dalam keadaan apa? Betul tak Nabi bukan dapat negara tetapi dia nak mengislamkan orang? Alright. So Nabi masuk sepatutnya Nabi masuk dengan penuh gagah kan? Dengan penuh bangga, betul tak? Ni engkau yang lawan aku selama ni dia, apa cerita kau sekarang? Sebab dia orang tak lawan. Rupanya 99% of them semua diam je, dengar nasihat Abu Sufyan. Tetapi ada 2-3 orang yang berani sikit. Geng-geng siapa? Geng-geng anak-anak orang besar dulu. Dan bila dia orang kalah, Ikrimah akan lari, Safwan akan lari, dan Suhail akan lari dalam rumah dan diam. Saya akan cerita pasal dia orang semua nanti. Ada cerita dia orang akan masuk Islam macam mana. So lawannya sikit je sebenarnya. Kena faham Fatu Mekah hampir tak ada perang. Okey, Fatu Mekah hampir tak ada perang. Cuma sikit-sikit skirmishes dalam Inggeris. Sikit-sikit ni hal lah. Nabi akan masuk sini macam mana tau? Dalam keadaan tunduk atas unta dia. Nabi pakai serban hitam. Diorang boleh ingat lagi cerita ni semua. Sebab ni very macam sangat penting Ramai orang tengok macam mana raja segala raja lah kiranya. Kan, kiranya hebat lah ni. Madinah dah menang, Mekah nak menang lepas ni. Dia masuk, tapi semua orang macam terkejut juga. Sebab Nabi masuk dalam keadaan tunduk di atas unta dia. Macam sujud di atas unta. Dan macam itulah orang sujud bila dia solat di atas unta. Faham ke? Maksudnya Nabi masuk dalam keadaan sujud. Cumanya di atas unta. Sujud pakai serban hitam, diorang ingat lagi. Dan kalau tak silap dia sambil baca surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya? Wallahualam, betul lah. Dan Nabi akan terus sampai dia akan tawaf dengan unta dia. Kali ini Nabi masuk untuk buat umrah ke? Nabi pun tak pakai ihram. Sebab tu ada cerita pasal dia pakai serban tu. Sebab kan bila kita ihram, kita tak boleh tutup kepala. So bila sebut dia pakai serban tu, dia orang tegaskan, make sure nak memahami bahawa fiqahnya ialah kalau you pergi Mekah untuk urusan lain,
selain daripada agama ataupun selain daripada ibadah khusus, maka you tak payah buat umrah. Adabnya ialah masuk Mekah kena buat umrah, tahu kan? Adabnya. Tetapi kalau you pergi sana untuk betulkan elektrik ke, nak betulkan Kaabah ke, untuk business deals ke, it's okay, tak payah buat umrah. Tapi kalau you campur dua-dua, you buatlah umrah. Okey, faham? Nah, jadi hari ini Nabi pergi untuk berperang. Jadi dia tak payah nak siap-siap dengan ihram dan sebagainya lah. Itu cerita dia. Dan bila Nabi tawaf dekat Kaabah, dia akan pecahkan semua berhala yang 360 tu. Tahu kan ada berhala 360 selama ni. Pecahkan berhala. Soalan saya kejap. Nabi pecah berhala hari ni. Apa jadi dengan umrah qada tahun lepas? Nabi buat umrah tak? Buat umrah. Nabi tawaf tak? Jadi tawaf dia di celah-celah berhala. Jadi jawapan kepada soalan, boleh ke kita main pecah aja berhala kalau kita jumpa? Jawapannya, kalau you ada kuasa, you buat. Kalau you nak pecah dan lari, tak payah buat. Pecah lari bukan style Islam. Pecah tunggu situ. Engkau pula kena pecah. Nak ceritanya ialah itu bukan cara Islam. Pergi kuil orang dan pecahkan patung orang. No. Tetapi ini yang Nabi pecahkan apa tahu? Ini berhala-berhala umum yang ada dekat tempat umum. Dalam rumah mereka, dalam rumah ibadah mereka, that's up to them. Bukan kerja kita. Dan Nabi tak sibuk pun nak. Nabi dan sahabat Nabi tak pernah nak sibuk-sibuk pergi gereja dan hancurkan gereja apa semua, tak ada. Dah faham tu Okey. Kemudian Nabi akan solat dalam Kaabah, tapi dia nak masuk tak jadi. Kerana apa? Ada gambar dan ada patung dalam tu. Antara gambar yang ada ialah gambar Ibrahim dan Ismail duk main azlam. Al-azlam ialah tiga arrow, anak panah. Yang nombor 1 labelnya ialah buat. Nombor 2 jangan buat. Nombor 3 kosong. Jadi diorang kalau mati nasib, yes, bila diorang nak pergi dalam perjalanan, diorang akan ambil azlam. Kita kot. Keluar satu ke ataupun main cabut aja. Maka okey, pergi, go. Dia akan pergi. Kalau don't go, dia tak pergi. Kalau tak sure, dia fikir sendiri kot. Tak tahu. Saya tak pernah pakai azlam lagi. Nah, so Nabi kata apa? Maha suci Allah. Ibrahim dan Ismail tak pernah buat macam ni. Pandai-pandai dia orang ni. Sebab dia orang buat lukisan, kononnya Ibrahim dan Ismail duk cabut ni. Tak ada. Nabi kata Ibrahim dan Ismail tak pernah buat kerja macam tu. Nabi masuk dengan unta dia, belakang dia ada siapa tahu? Bekas hamba. Bekas anak kepada hamba. Anak kepada bekas hamba. Siapa? Usamah ibnu Zaid. Dia punya cucu angkat dia. Dia bawa sekali dalam unta. Nabi nak tunjukkan apa sebenarnya? Simboliknya, bahawa kehebatan tak terletak kepada keturunan you. Kalau you tak ada Islam, you tak ada apa-apa. Sebab Usamah ni orang mana? Dia bukan orang Quraisy. Betul tak? Dia orang bawah-bawah. Kemungkinan dia orang Yaman. Asal Yaman lah. Tapi Nabi bawa dia ni, bonceng dia belakang Nabi je. Bawa atas unta yang sama. Menunjukkan apa? Islam tak sibuk sangat tengok warna kulit. Kemudian Nabi akan solat dalam Kaabah bersama Usamah, Bilal dan Uthman ibn Talha. Kenapa Uthman ibn Talha? Dia pemegang kunci Kaabah kan? Dan dia dah Islam sekarang. Sekarang ni kunci Kaabah dekat siapa? Dekat Nabi lah. Nabi yang buka. Nabi minta dari dia. Nabi dapat. Nabi buka sekarang. Sembahyang dalam tu. Lepas Nabi solat semua tu, Nabi bagi balik kunci Kaabah tu kepada Uthman ibn Talha. Dan Uthman jadi sedih sekarang hari ni. Dia dah masuk Islam, tapi jadi sedih kan? Kenapa? Dia ingat lagi dulu, waktu dekat Mekah, Nabi pernah minta kunci kat dia. Waktu tu Nabi tak kuat lah. Nabi kata, Uthman boleh tak aku nak masuk? Dia cakap, no. Masa tu Nabi dah mula, jadi Nabi lah ni. Pergilah engkau, tak ada kunci untuk engkau. Kiranya Nabi kira tak mulia manalah untuk ambil kunci tu. Dia orang bagi kepada orang yang hebat-hebat je. Tapi hari ni Nabi yang cakap, nah Uthman, engkau pegang kunci macam dulu. Dan wallah, Nabi kata apa? Kunci ni akan berada dalam family kau sampai akhirat, dia kata. Kecuali ada pemimpin zalim yang akan rampas dari engkau. Dan betul sampai hari ini dia masih dengan Uthman ibn Talha. Dan kalau tak silap saya, dia Bani Abduddar. Jadi kalau siapa nak check the keys of Kaabah, cuba search siapa yang duk pegang sekarang ni.
memang ada lagi dengan orang tu lah, dengan Bani Abdul Dar. Keluarga dia lah kayaknya. Kemudian Nabi pergi depan Kaabah, Nabi tanya kat diorang. Sekarang ni depan dia semua apa? Musyrik kan? Yang duduk tengah-tengah tunggu, matilah kami hari ni. Sebab Muhammad dah menang. Nabi tanya dekat diorang apa? Apa engkau rasa aku akan buat dekat kamu semua hari ni? Tapi diorang pandai jawab. Ada 2-3 orang pandai jawab. Apa engkau ingat aku akan buat pada engkau hari ni? Logiknya sebenarnya bunuh je. Sebab engkau yang kacau aku dari dulu lagi. Tengok orang Madinah boleh terima aku dengan baik. Sepatutnya dalam kurungan lah ni. Ini saya punya fikiran lah. Tambahan perkataan. Sebab tu tak boleh tulis buku tau cerita ni. Kena korang. Ajar macam ni tak apa, rekod pun memang kena kak. Saya memang bersedia untuk kena kat mana-mana pun. Sebab saya bercerita supaya orang faham. Kadang-kadang saya tambah perkataan slang saya sendiri kan. Dan kita semua faham kot, Nabi tak cakap macam tu. Nabi tak kata, apa ni bro? Kadang-kadang saya terkeluar kan. Nak sedut balik macam mana? Dah keluar, apa ni bro? Dah rekod dah. Nak suruh edit memang 5 jam nak buat kerja ni. Nak edit aja, so tak payahlah. Bismillah aje lah, siapa nak marah-marah lah. Niat saya baiklah insyaAllah. Apa kau ingat aku akan buat pada kamu hari ni? Ada orang pandai jawab. Dia kata apa? Engkau orang baik, anak orang baik, dan engkau anak saudara kami yang baik. Pandai doang. Memang akhirnya semuanya bersaudara kan? Maka Nabi kata, betul, hari ni aku lepaskan kamu semua. Sepatutnya diorang ni boleh dihambakan tau. Boleh jadi hamba diorang ni. Tapi tak apa, aku lepaskan. Sebab tu diorang dinama tulaqa. Maksudnya yang dilepaskan. Orang Mekah yang Nabi lepaskan ada lagi topik dia. Dia ada nama, label. Dia panggil tulaqa. Tak apalah. Kemudian Bilal akan azan atas Kaabah. Si hitam ni, orang Ethiopia ni, dia akan naik atas Kaabah. Pijak Kaabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan azan dia tak melirik-lirik sangat macam kita mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia akan cakap, asyhadu alla ilaha illallah kan. Dan inilah waktunya orang-orang musyrik akan rasa, ya Allah, apa yang tengah berlaku ni? Kan, what's happening Sekelip mata, habis semua yang kita simpan. Apa, batu-batu hubal ke apa semua dah pecah. Kemudian ada si hitam ni boleh pijak Kaabah, boleh suruh, boleh jerit lagi apa yang Muhammad ajar. La ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah kan. What's happening man? Itu tambahan saya. Menara masjid tu dulu fungsinya apa ya? Kaabah ke? Minaret. Minaret. Masjid. Bismillah. Dulu orang dulu apa bila azan dia naik atas ke? Saya pun tak tahu apa maksudnya. Naik atas tu azan ya. Soalan nowadays is juga guna speaker ya. Betul. Memang itu dulu punya style lah. Cumanya dekat Kaabah tak ada menara. Waktu dia. So Bilal akan naik atas Kaabah je. Pijak. Menara mungkin come later kot. Seni bina yang come later lah kot. Cuma tak tahu how much later lah. Macam juga ni Prof. Dom. Dom it comes later. Zaman Nabi tak ada dom-dom ni. Dom ni daripada mana Parsi ke apa? Turki kan? Bila Bilal ni, si bekas hamba ini boleh pijak Kaabah dan boleh laungkan azan. Ada 3 orang duk bincang-bincang. Dia kata apa? This is the worst of day. Orang musyrik ni. The worst of day. The worst day lah. The worst day. Antara yang duk bincang 3 orang ni lah Abu Sufyan. Abu Sufyan tak cakap apa. Dia dengar aja. Kerana Attab Ibn Asid dan Al-Haris Ibn Hisham. Al-Haris ni kata, semua Allah memang memuliakan bapa aku, Hisham. Dia kata Allah muliakan bapa aku sebab dia mati sebelum hari ni. Boleh faham ke? Punya teruknya hari ni, sebab bapa aku tak hidup lagi ni, maknanya Allah muliakan dia. Allah dah hina aku. Sebab apa? Aku kena tengok si budak hitam ni azan macam ni dan kita semua jadi apa? Macam hamba untuk dia orang, betul tak? Dia tak boleh terima benda ni. Sebab ni semua orang besar-besar ni. Bila dia cakap macam ni, Abu Sufyan cakap apa? Aku tak nak cakap apa-apa. Sebab kalau aku cakap apa-apa, batu dan kayu ni akan jawab dekat Muhammad. Cakap apa yang aku cakap. Abu Sufyan dah mula nampak Nabi punya kesaktian lah kiranya. Dah mula nampak.
So, no comment. Kau cakap. Aku rasa nak cakap. Tapi tak nak cakap. Kalau aku cakap nanti ni Muhammad mesti tahu punya problem. Kemudian Nabi Muhammad pergi sergah ada orang. Lepas tu, apa kawan tiga cakap tadi? Tadi engkau cakap macam ni. Abu Sufyan cakap apa? Dia tak nak cakap sebab takut batu-batu cakap dengan aku kan. Aku tahu semua tu. Ya Allah, tahu pula. Lagi-lagi Abu Sufyan jadi, oh jangan main dengan lelaki ni. Betul tak? Maknanya wahyu betul-betul turun kat dia. Dan Haris tu nanti, dia akan masuk Islam.